Perkongsian menarik di MHI, Isnin 19 Jun. Jarak usia 35 tahun bukanlah halangan untuk menjadi suami isteri. Ikuti kisah cinta pasangan Muhammad Amin 28 tahun dan Rokia Samad 62 tahun yang tular di media sosial. Suara dan gaya sudah sama bersama Michael Jackson Malaysia, Ahmad Ibadi dengan bakat meniru nyanyian dan gaya tari Raja Pop dunia itu. Tahukah anda, sebanyak 90 bilion harta pusaka tidak dituntut di Malaysia. Ketahui bagaimana cara untuk menukar nama pada harta dan kesannya jika tiada penama. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini, Isnin, membuka tirai anda di minggu ini. Kita 19 Jun. Dan ini hari yang terakhir untuk bulan Zulkaidah. Semoga kita merancang untuk 10 hari yang kritikal penting untuk umat Islam pada Zulhijjah sebelum mereka yang berada di Tanah Suci untuk menikmati Arafah sebagai inti haji. Dan kita ni berjuang dengan amalan yang baik sepanjang 10 hari yang kritikal ini. Ya, insya-Allah, dan kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Seperti biasa, kami di MHI akan menyajikan beberapa topik seperti mana yang anda dapat saksikan sedikit teaser sebentar tadi. Bukan sahaja tentang cinta tetapi juga tentang ilmu untuk anda. 90 bilion harta beku yang tidak dituntut. Itu juga menjadi topik kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook MHI TV3 di ruangan komen. Ada live kami juga di situ. InsyaAllah kita akan raikan pandangan anda maupun soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Ataupun mungkin nak komen hari ini baju bateri kena ke tak kena ke, sesuai ke tak sesuai ke. Hari ini semuanya tentang cinta sebenarnya. Betul, cinta kepada manusia, kemudian cinta kepada harta, tetapi tidak diurus dengan baik dan mengikut undang-undang. Kita zaman sekarang mana boleh kita main agak-agak ataupun main sebut mulut. Perlu ada dokumentasi yang jelas dan cinta kepada apa yang kita minat lah. Setengah orang tu dia macam minat menari tak? Bolehlah, bolehlah. Yang Michael Jackson tu sebab dia ada kajian ilmu baru boleh buat. Kalau kita memang paksa-paksa, takkan dapat apa yang kita mahukan. Betul. Walaupun pandai menari, kadang-kadang kita tak boleh meniru 100% kan. Tapi dia lain pula bakat ini. Bakat apabila dapat copycat ataupun mempersembahkan seperti mana legenda Michael Jackson. Nanti kita sebelum kita bersembang tentang cinta, tentang harta yang penting untuk kita ketahui, kita nak tinjau cuaca yang ada hari ini untuk semua. Di Met Malaysia, yang perlu kita fokuskan di sini merupakan mungkin suhunya pada waktu pagi di beberapa kawasan, terutama sekali di Petaling Jaya 29 darjah Celsius. Dikabarkan sehingga jam 10.20 pagi, Alosa, Kota Baru, Kuantan, Ipoh, Senai nampaknya cerah dan rata-rata bawah 30 darjah Celsius untuk sehingga ke waktu pagi 10.20 pagi. Dan situasi rebut petik nampaknya hanya setengah kawasan saja di kawasan Sarawak, melibatkan Lundu, Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah dan juga Miring. Lainnya nampak tenang dan mungkin ini menjadi indikator penting untuk mereka yang nak keluar beraktiviti tentang lautan ataupun nelayan dan mencari rezeki di samudera yang terbentang luas. Okey, baik. Sambil-sambil kita melihat pada cuaca. Kita juga nak menyaksikan apa yang menarik di akhbar harian online. Kali ini berita harian online. Kuala Lumpur iaitu umat Islam di Malaysia akan menyambut Aidiladha pada 29 Jun ini. Menurut penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Datuk Muhammad Asral Jusman. Jadi apa yang dikatakan di sini, bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setelah diperkenan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka bagi pihak penyimpan mohon besar Raja-Raja Malaysia dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1444 Hijrah ialah pada 20 Jun 2023 Masihi. Baik, bermaksud esok bermula 1 Zulhijjah, mungkin ada yang nak puasa, yang menambahkan amalan, dipersilakan. Baik, kita juga nak tinjau tentang berita sukan. Zul Hasni raih emas ke-12, sahkan status legenda Asia. Jadi kejayaan yang diraih pelumba yang mendapat julukan The Pocket Rocket Man itu disifatkan sangat hebat dalam penyertaannya di kejohanan ACC apabila ia adalah emas ke-12 yang diraih dirinya sejak pertama kali meraih emas pada tahun 2007. Masih lagi mengungguli, masih lagi menunjukkan yang terbaik. Ini juga sedikit lampiran yang mana yang dikongsikan orang kata momen-momen kemenangan yang menjulang dan mengukuhkan lagi jago berbasikal trek negara. Okey, selesai bab perjuangan. Jadi moga-moga lepas ni lebih ramai yang lahir. Siapa tahu lepas ni jadi jurulatih yang hebat. Mungkin ada keputusan untuk lebih memecahkan dominasi. Ada benda yang tak dapat lagi, iaitu emas di Olimpik. Mungkin akan menjadi jawapannya, kita nantikanlah. Baik, kita juga nak berkongsi sebagai mukadimahnya untuk anda, yang mana jarak usia ni bukan
penghalang. Kalau mungkin belum lahir ke... Siapa tahu kan? Kalau sekarang saya berumur 31 tahun, siapa tahu. Tapi jom sama-sama kita saksikan Cinta di Usia Senja. Yang mekar, saksikan. Engkau jauh, aku mendekat. Engkau tiada, aku pun ada. Cinta tidak mengenal usia. Jarak usia 35 tahun tidak menjadi penghalang bagi sepasang suami isteri ini dalam membina bahtera perkahwinan. Berkenalan di TikTok pada Oktober 2021, Muhammad Amin Jumdail, 28 tahun, mengambil keputusan untuk mengikat ikatan dengan lafaz akad nikah bersama pasangannya, Rokiah Samad, 62 tahun, pada September 2022. Rokiah mempunyai 11 anak, 22 cucu dan seorang cicit. Tetapi itu bukanlah penghalang untuk Amin meneruskan hubungan ini. Kisah cinta mereka tular di media sosial. Hanya ingin berkenalan, pemuda berasal dari Sabah ini akhirnya jatuh cinta dengan wanita dari Kelantan yang kini sah menjadi suri hatinya. Asam di darat, ikan di laut, di dalam belanga bertemu juga. Okey, Cinta Adam Rokiah. Ui, dia menyanyi jarang tau kita dah dengar Fitri menyanyi. Saya teruja sebab tadi pun lain dia, vibe dia. Oh, okey. Sumbang pula. Tapi kita nak perkenalkan ini dia pengantin baru yang sedang di alam cinta. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih bersama dengan kami Puan Rokiah di sebelah saya ini, ataupun mungkin nama penuh dikongsikan Puan Rokiah Samad dan juga Encik Muhammad Amin Jumdail, ataupun lebih mudah dikenali sebagai Adam lah. Okay. Adam tu nama, kalau di Kelantan lebih glamour dipanggil Adam. Adam ke ada nama lain? Aware ke tak? Bukan. Tak ada, Adam. Okay. Sekarang ni menetap di sekarang. Ya. Pasir Putih. Pasir Putih. Kelantan. Pasir Putih tepi pantai kan. Ombak saling berkejaran. Kalau dia pengantin baru. Okey, nak tanya. Nervous, saya yang nervous duduk sebelah Fitri ni. Apa juga yang dia nak keluarkan kejap lagi? Tak adalah. Okey, tanya yang dengan lelaki dulu. Sebab lelaki ni biasanya memegang peranan kan. Lelaki inilah yang akan menentukan. Okey. Adam sebagai seorang pemuda berusia 20-an, betul? 20-an. Macam mana boleh terbit satu elektrik yang inilah cinta. Dia. Inilah kan dinamakan cinta. Macam mana boleh yakin itu cinta? Okay. Pertama sekali berjumpa dengan dia, bukan berjumpa dia ya, kenal. FYP, dia punya wall FYP dalam saya punya TikTok. Okay. Saya tengok, scroll. Tengok, macam berkenan je ni. Sebab apa tu? Sebab apa masa itu? Tiba-tiba tengok dia punya wall, masuk dia punya wall, macam berkenan. Try message, tiba-tiba dia pun dengan spontan, dengan fast reply, dia reply saya. Okey. Masa reply tu kan, masa balas, yalah kita cerita pasal apabila kita membalas berkenannya seorang kat kita kan Puan kan. Masa tu apa yang rasanya macam saja nak berkenalan berkawan saja. Berkawan saja. Kan? Saja nak berkawan dengan dalam TikTok je lah. Suka-suka kongsi-kongsi kan. Itu je. Masa tu tak fikir yang selebihnya, tak fikir akan ke fasa serius. Tak lebih kepada situ. Sendiri pun logik. Jadi kenapa bila kata macam kenapa dia ni, siapa yang dulu macam meluahkan? Adam kan? Saya. Saya yang dulu tackle dia. Saya suka Encik Adam sebab dia sangat berterus terang. Di mana kecantikan seorang wanita bernama Rokiah ini? Kecantikannya? Pada budi bahasanya ke? Dia masakannya ke? Ya, masakan memang nombor satu memang. Jadi bertemu macam mana nak ajak bertemu tu? Sebab kan daripada lokasi yang daripada Kota Kinabalu tu dah setting set up masa. Pukul bulan 1 terletaknya di hari lahir saya tanggal 10. Saya jumpa dia. Okey, masa tu jumpa ataupun kali pertama berjumpa baru luahkan hati, isi hatinya, ataupun sebelum tu memang dah katakan yang memang dah pernah katakan. Tidak dalam TikTok je lah. Tak jumpa. Tak jumpa. 10 hari bulan 1 tu jumpa. Okey, apa reaksi Puan masa tu bila Adam ajak nak jumpa? Jugalah dia betul-betul kan. Dia betul lah serius. Nak pergi jumpa. Tak pernah menyangka yang dia akan datang ke Kelantan dari Sabah all the way ke Kelantan. Tapi yalah masa tu kita ada anak kan? Ada cucu. Apa reaksi anak-anak tu? Mak ni buat apa ni jadi macam mana tu? First time dia tak bagilah sebab tak bagi.
bukan ni tak sepadan langsung. Anak-anak risaulah, lebih kepada risaulah kan. Dia tak tahu apa mungkin niat dia ke. Sekarang macam-macam pula cerita kan. Anak-anak mesti menasihati dan sebagainya lah. Memang tak bagilah semua, tak setuju. Jadi bila masa capai kata sepakat, okeylah mak, okey boleh. Sampai ke Satu tahap. Di soal siasat. Oleh semua anak-anak. Oleh pegawai polis. Oh ya. Yeah. Oh mungkin yelah sebab dia nak kan tahu status tu macam mana. Kenapa nak mak dia ni yang dah berumur ni macam tu. Tapi dah clear semua dalam tu. hero lah Adam. Hero lah ni Itu cerita di pergi sebelah sampai polis. Anak-anak cucu kan. Orang Sabah ke? Macam Adam pula di sebelah pihak keluarga Adam macam mana? Sama, cerita yang sama. Pada mulanya perkenalan ada halangan. Nak mendirikan rumah tangga, sebelum mendirikan rumah tangga tu kita proses tunang dulu. Lepas tu ada yang pertikai, kenapa tunang? Kenapa tak pilih dengan setaraf? Kenapa tak pilih dengan seumur? Saya cakap ini bukan soal nak respect ataupun tak respect keluarga. Cuma ni nak pilih, just nak pilih. Kita pilih kehidupan kita yang sesuai dengan kita. Okey. Pernah tak masa cabaran ataupun halangan demi halangan yang dilalui oleh kalian berdua, Adam dan juga Puan Rokiah ni, pernah rasa give up, pernah rasa macam tak perlulah kita teruskan ataupun bagaimana? Adam sendiri, lepas tu kita nak dengar juga pada Puan Rokiah. Bagi saya, alhamdulillah sepanjang perkahwinan cuma halangan daripada keluarga tu ada terasa nak give up, ada terasa nak break kita punya hubungan. Tapi alhamdulillah semoga kan kuat betul cintanya. Sangat kuat. Baik, ada soalan cepu mas. Apa dia? Takut kita seram. Adam panggil Puan Rokiah apa? Kadang baby ke? Tak, baby sayang. Tidak terlampau jauh kalau baby. Saya kalau time romantis saya panggil dia sayang. Okey. So kalau time geram saya panggil dia nama penuh. Rokiah sama. Okey. Kita dah tanya Adam. Abang ke? Abang. Kita dah tanya Adam tadi kan. Fitri tanya di mana cantiknya Puan Rokiah. Puan Rokiah pula di mana yang dikatakan sempurnanya Adam ni? Di mata dia caring, baik, bersabar. Tak pernah kasar bahasa. Cakap pun lembut. Dengan dia. Kalau saya merajuk apa ke, kena saya minta dia okey je. Okey. Apa makanan kegemaran? Sebab dia kan orang Sabah kan. Jadi macam mana orang dia suka di sini menentukan kari kepala ikan. Oh, itu memang makanan. Tak ada masalah lah. Makanan tak ada masalah. Dia senang sangat. Okey. Jadi lupa nak tanya di mana lokasi Bulan Madu? Lokasi Bulan Madu. Hari itu di Johor je, Dangabe. Wah, sebelah rumah saya tak bagi tahu. Kalau tidak kita boleh masak asam pedas. Tak kenal lagi. Okey. Tadi sebenarnya ada yang bertanya, kalaulah contohnya ada situasi merajuk dan sebagainya kan. Bagaimana cara yang paling mudah untuk pujuk? Siapa yang mainkan peranan biasa? Selalunya Adam lah pujuk kan? Biasalah. Dia salah ke, dia betul ke, saya yang kena merayu. Oh, itu memang undang-undang tetap. Itu memang perempuan. Tak boleh buat apa-apa. Ada yang salah, tak pernah salah. Kita tak pernah salah. Okey, jadi cucu yang sulung umur berapa? 23. 23. Oh, lebih kurang. Macam mana mereka penerimaan? Panggil apa dekat ni? Papa. Panggil apa? Pa. Ada yang panggil pa, ada yang papa, ada yang Tok papa. Pa. Yang cucu tu Tok Pa lah. Tok Pa. Oh, Okey, maknanya bila ada cucu yang berusia 20-an juga, dari sudut hormat menghormati kan, apabila ada sedikit skeptikal lah, awak sama bayi dengan saya tapi pangkatnya jauh lebih tinggi kan. Bagaimana Adam menguruskan keadaan itu untuk memportraykan diri Adam sebagai figura penting dalam keluarga ni? Actually diorang cara saya menghormati diorang sama macam diorang menghormati saya lah. Semuanya okey, tak ada semuanya masalah. okey. Kan? Tampak Walaupun tadi usia macam anak saya yang sulung 45 tahun, tapi dia hormat sebagai ayah tiri dia. betul. Walaupun Tak saya ada dalam keluarga tiri, tapi saya tak dianggap jadi keluarga tiri. Sebab dah viral kan, jadi bila keluar macam kita balik kampung, orang akan pandang-pandang lah ya, biasa. Ajab gambar semua. Allahu Akbar. Waktu pergi beli tiket, waktu beli pasir putih beli tiket, ni yang viral kan? Ya, nak ambil gambar sikit. Pergi cukur rambut.
Ni yang viral kan? Gambar sikit. Macam mana berhadapan situasi itulah? Kalau boleh cinta ni nak rahsia dalam private kan? Pasal yang viral ni, kita pun tak rancang yang kita viral. Yelah, video tu pun yang upload dah jadi tular. Banyak ahli keluarga yang nak muat naik video tu kan? Pertama saya yang muat naik tu. Waktu tu saya di Johor. Okey. Saya di Johor, saya muat naik gambar foto video lah, slide video tu. Lepas tu dia tiba-tiba banyaklah mesej datang komen-komen daripada TikTok tu. FYP, saya tengok dah dekat 1 juta dah. Sekali yang pertama tu, M-Star call lah. M-Star call macam nak interview. Kenapa? Saya tengok awak punya post di dalam TikTok. Ya ke? Saya tengok balik, ya Allah, getar-getir. Bergegar. Okay. Mungkin terhibur sebab dia pandai bersembang ke? Betul. Dia pandai memujuk pun pandai. Mulutnya manis. Mulut manis. Orang Sabah mesti manis. Tak pernah tak manis. Jadi macam mana, apa lagu cinta kalian? Lagu cinta. Kan seorang mesti ada lagu cinta masing-masing kan? Dengan lagu ni macam, okey, ni lagu tema cinta kita. Tak ada tema. Kenangan yang setakat inilah beberapa bulan boleh dikatakan setahun lah. 9 bulan insya-Allah. 9 bulan ini apa antara yang manis untuk dikongsikan apabila melihat kepada bahtera yang dibina, mungkin Puan Rukiah? Hidup kembali bercahaya. Hari-hari manis. Ya? Tak ada yang pahit setakat ini. Alhamdulillah. Hari-hari manis. Semoga berpanjangan insya-Allah. Hari-hari manis, hari-hari siba bunga. Tak ada ya. Alhamdulillah, kita mendoakan yang terbaik untuk berdua. Amin. Okay, jadi mungkin Adam sekarang ni berkhidmat sebagai apa? Sekarang ini saya bekerja full time sebagai tukang urut. Tukang urut. Saya mengurut orang. Okay. Jadi daripada Sabah kini di Kelantan membuka cawangan yang baru. Daripada Sabah saya berhijrah ke Tanah Semenanjung dan pergi ke Johor Bahru. Saya bekerja di Johor Bahru sebagai tukang urut. Sekarang ini kalian semua akan menetap di nak suruh dia tinggal luar Kelantan memang susah lah. Kena pujuk dengan cara betul. Yelah memang susah lah. Kena pujuk lama sikit lah kot. Ya, betul. Ambil masa. Jadi tak lama lagi dah nak sambut anniversary kan? Yelah lagi 3 bulan lebih kurang macam tu. Pada tanggal 9 hari bulan 9. Ya Allah, macam mana hari bulan 9. Adam bila ada isteri yang memahami, yang manja, hidup tu rasa macam terisi dan juga bahagia sangat. Hidup memang sangat terisi, sangat lengkap. Memang apabila sudah berdekat, kalau saya kerja tak tentu. Fikiran kosong. Nak jumpa isteri, ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah urusan. Lebih dia seminggu, kacau bilau sampai bos dia call. Apa dia katanya? Maknanya Adam dah tak fokus lah tu. Si Adam kerja ni tak fokus, customer complain. Tertentulah, masa tertentu. Maknanya sekarang tiap-tiap minggu balik lah. Allahu Akbar. Semoga dapatlah Masya-Allah. terus bersama selamanya ya. Yang single di luar sana yang single sabar Kita senasib. Sabar dulu. InsyaAllah jodohnya pasti akan datang. Jodoh ni misteri dia akan datang. Orang Kelantan cakap dulu. Apa pesan isteri kalau berjauhan ni, apa yang dia selalu pesan? Pesan pertama, sembahyang jangan tinggal. Okey, sedekah subuh jangan tinggal. Okey. Apa lagi? Itu ajalah. Yang lain tetap saya tahu dia muda, handsome, itu terserah dia. Setiap pagi mesti bangun pagi, jangan tinggal solat. Itu saja pesan pagi-pagi. Masya-Allah. Mesti pesan baby jangan nakal kan. Dia cakap gini, awak jangan nakal, walaupun nakal macam mana, solat jangan tinggal. Okey, itu dia kalimah cinta daripada Muhammad Amin Jundail, suami dan juga isterinya Rofiah Samad. Rasa tak cukup lah kan kita nak bercerita ni, macam banyak benda kita nak tahu. Jadi bukti bahawa cinta itulah satu yang bermakna dan juga boleh hadir dalam waktu yang tak terduga dan mengisi kekosongan jiwa. Terima kasih banyak-banyak Puan Rukiah dan juga Adam. Terima kasih puannya. Terima kasih banyak. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bincangkan antara topik ataupun yang lebih serius menjadi topik utama kita pada hari ini, iaitu penamaan harta bagi terutama sekali harta pusaka, terutama sekali juga bagi mereka yang telah pun meninggal dunia. Okey, aplikasinya kita akan bincangkan secara mendalam di MHI selepas ini. Terima kasih. Pembahagian harta serta menamakan waris tinggalan
adalah proses mengagihkan sebarang peninggalan atau aset antara individu atau pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam konteks warisan atau penceraian. Prosedur dan aturan pembahagian harta yang pelbagai bergantung kepada hukum atau undang-undang yang termaktub dalam sebuah negara. Walau bagaimanapun, urusan itu perlu dimeterai dengan kaedah yang sah. Jika tidak berbuat sedemikian, akan wujud masalah seperti isu harta pusaka atau wang yang tidak dituntut. Seperti contoh, sehingga 30 April lalu, jumlah wang tidak dituntut WTT di negara ini mencecah 11.2 bilion ringgit. Data itu disokong oleh kenyataan Timpalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan, sebahagian besar WTT yang diuruskan Jabatan Akauntan Negara itu adalah wang dalam akaun bank yang tidak aktif melebihi 7 tahun atau lebih, merangkumi 70%. Manakala menurut laporan, sehingga tahun lalu, sebanyak 90 bilion ringgit harta pusaka tidak dituntut di negara ini. Puncanya, sikap ambil mudah dan enggan turun naik mahkamah dalam kalangan waris menjadi sebab harta pusaka tidak dituntut sehingga tiada penama kepada harta atau empunya nama sudah meninggal dunia. Bukan sahaja melibatkan waris, tetapi juga pemilik harta yang bergantung sepenuhnya kaedah faraid untuk mengagihkan harta pusaka selepas mereka meninggal dunia. Adakah orang ramai tahu mengenai kepentingan penamaan harta ini dan kaedahnya, terutama jika ingin membuat pertukaran? Untuk pengurusan harta saya telah memilih hibah supaya harta saya dapat diuruskan dengan lebih baik dan memberi manfaat kepada ahli keluarga saya yang menerimanya. Dia dapat mempercepatkan lagi proses pembahagian harta pusaka. Hibah menyediakan sejumlah wang tunai untuk memudahkan pengurusan harta pusaka seperti pembayaran caj guaman, pembayaran mahkamah, duty stamp dan lain-lain pembayaran. Daripada sumber itu sendiri dapat membantu penerima untuk meneruskan kehidupan diorang. Okey, contohnya diorang boleh bayar hutang-hutang, kemudian wang tu juga diorang boleh gunakan untuk membuat pelaburan bagi memperkembangkan lagi kewangan yang diorang ada. Harta daripada pewaris perlu dinilai bukan saja sebagai duit, tetapi juga adalah sebagai satu nilai sentimental. Usaha titik peluh ibu bapa dalam memastikan anak mereka hidup dengan lebih senang di masa depan. Jika anda berada dalam situasi di mana anda tahu adanya harta yang tidak dituntut atau berteka-teki tentang harta yang tidak diketahui, disarankan untuk membuat konsultasi dengan pihak berwajib yang berpengalaman agar urusan pembahagian dan pertukaran nama harta ini dapat dilakukan bagi mengelak daripada sebarang masalah timbul. Okey, tadi lengkap diberi gambaran awal tentang perbincangan untuk hari ini. Yang mana kalau implikasinya apa kalau nama itu tidak dititik beratkan? Sebab kita ni bukannya main sembang kan. Harta ini ada satu dokumentasi yang lengkap dengan penuh dengan faktualnya untuk kemudahan pewaris kita pada masa depan. Ya, persoalan di sini adakah ianya memberi impak kepada kesedaran rakyat Malaysia untuk melakukan sesuatu sebelum apa-apa berlaku? Jadi kita terus saja mendapatkan penjelasan daripada Peguam Hartanah yang kita bawakan di studio MHI, Tuan Mahmud Jumaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan bersama dengan kita hari ini bagi memudahkan fahaman kita bersama kepentingan. Apakah pentingnya untuk meletakkan nama pada harta pusaka tersebut? Dia begini, di Malaysia kita ni dia ada dipanggil sebagai torrent system tau. Torrent system ni whatever yang reflected from the geran ni, yang tercatat dalam geran itu adalah menjelaskan kita adalah pemilik tanah. Di bawah Seksyen 340 Kanun Tanah Negara telah menjelaskan bahawa sekiranya kita telah tercatat dalam geran tersebut, kita merupakan pemilik pada hartanah tersebut. Okay, sekiranya ianya tidak dimasukkan dalam hartanah ataupun dalam geran sebagai pemilik tanah, kita tidak mendapat beneficiary interest sekiranya kita ingin menukar hak milik ataupun pemilik hak sebagai pemilik. Kerana itulah adalah penting untuk mana-mana hartanah perlu dimasukkan nama pemilik yang sekiranya kita buat jual beli agar kita tidak akan punya masalah di kemudian hari. Rasanya sebab apa? Tak ada kesedaran ke, tunggu dan lihat ke? Sebab kerana kan penting, memang topik tentang harta ini memang adakah diwawakan setiap tahun. prosesnya juga sukar ke bagaimana? Dia kadang-kadang kan kita bergantung kepada keadaan. Okey, kalau sekiranya
ini lebih kepada antara adik-beradik ataupun ada kawan-kawan terdekat atau atas unsur kepercayaan. Contohnya yang saya pernah terangkan dalam Facebook saya sebelum ini yang kata berkenaan dengan Lord Lidi contohnya. Ianya akan melibatkan satu perkara yang lain atas unsur kepercayaan. Tapi kadang-kadang kita kalau contohnya dari segi wasiat seorang untuk mewariskan harta tu, dia akan menjadi satu perkara yang lain yang mungkin mengambil benda tu dengan mudah atau melihat perkara itu sebagai perkara yang remeh sehingga menyebabkan kita terlupa betapa pentingnya untuk kita memasukkan nama kita sebagai pemilik tanah. Sebab saya tengok satu forum ni kerana harta waris derita. Betul. Bila meninggal bukan senang untuk kita buat pembahagian semua tu. Jadi kita juga nak mengajak anda yang terlibat sebab isu ni adalah isu yang sangat kritikal, boleh bergaduh adik-beradik dan semuanya. Benar. Jadi anda boleh tanya soalan di nombor talian 03 7726-1603 ataupun di 03-7728-2480. Tak sempat beri ada di Facebook kami, masih lagi ada ruang untuk berbincang dan bertanya secara mendalam apa yang perlu dibuat. Okey, kita bercerita tentang pemilik di atas nama yang diletakkan terhadap harta pusaka tersebut. Apa sebenarnya fungsi pemilik bila dia menjadi penama? Adakah penama ini hanyalah untuk memegang amanah sahaja? Dan perbezaannya, pentadbir juga masuk ke dalam gambaran ini apabila dia diisytiharkan sebagai pentadbir. Mungkin perbezaan antara itu tuan dapat kongsikan bersama dengan kami fungsinya. Baik, dia begini. Penama ni dia bergantunglah. Contohnya kalau seseorang itu diberi sebagai pemegang amanah, contohnya kepada anak yang masih kecil, kita niat nak bagi hartanah tu kepada anak, tapi anak tu belum cukup umur, dia tidak boleh didaftarkan di dalam geran. Oleh demikian kita melantik seorang penama ni sebagai pemegang amanah. Sekiranya dia cukup umur 18 tahun, harta tu kemudian akan dipindahkan kepada nama pemegang amanah tersebut. Itu pemegang amanah. Okey, ada satu lagi panggil pentadbir. Pentadbir ni apabila seseorang itu telah meninggal dunia, kita memerlukan seorang yang mempunyai pengetahuan penuh berkenaan dengan harta-harta si mati ni. Dan kalau tidak terlalu ramai sangat, contohnya waris ada 20 orang. Silakan semua orang nak urus. So kita akan lantik seorang pentadbir yang mengetahui secara penuh berkenaan dengan waris-waris yang ada, dan dia juga mempunyai pengetahuan penuh berkenaan dengan harta-harta si mati. Kita akan lantik pentadbir ni, dan peguam akan berurusan hanya dengan pentadbir ni dalam urusan untuk mendapat butir-butir untuk melanjutkan proses pertukaran nama bagi hartanah tersebut di mahkamah. Pentadbir tak ada hak untuk jual ke untuk tukar nama lain ke? Pentadbir sendiri dia tidak ada hak terhadap harta tersebut. Pentadbir ni dia diberi amanah oleh waris hanya untuk menguruskan saja, untuk mentadbir saja. Tetapi sekiranya dia ingin membuat sebarang tindakan pertukaran hak milik, dia perlu mendapatkan kebenaran dan persetujuan daripada semua waris. Maksudnya ada pelibatan yang luas kan? Seperti kalau orang tu 10 beradik ke ataupun nanti macam mana tu? Siapa yang perlu dilibatkan? Ataupun dalam kes yang ramai beradik, terutama kalau generasi dah berbeza kan? Atuk ni meninggal tiba-tiba anak lagi, kemudian kalau atuk tu berkahwin dua lagi, complicated kan? Jadi macam mana melihat situasi ni? Okey, that's why pentadbir ni kalau sebelum beliau membuat sebarang tindakan untuk menguruskan harta, dia perlu mendapatkan nasihat daripada peguam hartanah lah, ataupun peguam syariah. So beliau akan maklumkan untuk dia akan tanya apa latar belakang keluarga. Dia akan bagi tahu waris-waris yang wajibah lah, waris-waris kadim yang akan mendapat hak kepada hartanah ni. So hanya waris-waris yang wajib dapat haknya dia bagi harta si mati ni saja yang akan dikonsult dan akan menuntut arahan bagaimana nak mentadbir harta ni. Okey. Ada pemanggil di talian. Kita ada pemanggil di talian, Cik Rahman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Rahman, apa soalannya? Silakan. Saya nak tanya, lepas arwah ayah saya meninggal, adik-beradik ayah saya klaim tanah dia daripada pusaka, daripada arwah bapa mereka, iaitu atuk saya lah. Kata pemilikan tanah ayah saya tu telah dihibahkan oleh ayah mereka, iaitu atuk saya lah, pada adik-beradik yang lain lah. Bolehkah hibah mulut itu berlaku lah? Sebab dia tak ada paper apa, dia cakap secara mulut saja. Tak ada sebarang dokumentasi, tak ada semua? Tak ada apa-apa. Dia kata dulu arwah atuk engkau dulu dah hibahkan dekat aku, macam itulah. Macam Cik Rahman sendiri ada sebarang dokumen yang simpan pemilikan ke semua? Pemilikan dari segi geran tanah memang milik ayah saya dan adik-adik yang lain lah.
Okey. Okey. Baik, dengarkan penjelasan. Ataupun ada soalan untuk pemanggil? Jelas. Okey, Jelas, ya? terima kasih. Okey. Ini perkara seperti ini sering sangat berlaku. Saya sebagai peguam syariah memang dalam bila ada seseorang itu meninggal dunia, tiba-tiba akan datang dua orang yang akan menuntut, contohnya hutang, contohnya hibah, contohnya wasiat. Ini memang sering kali berlaku. Tetapi apabila kita bercakap berkenaan dengan harta ni, kita akan macam saya kata bahawa Seksyen 340 Kanun Tanah Negara itu dah jelas. So apabila pemilikan adalah berdasarkan kepada geran. So bila geran tu dah kata itu memang milik kepada ayah dia tadi dan bukan milik kepada atuknya, regardless walaupun atuk tu kata telah memberi hibah, tapi dia perlu buktikan, apatah lagi bila hibah ni melibatkan hanya hibah dari kata lisan saja, mulut. So sangat susah untuk membuktikan, dan untuk nak mengesahkan berlakunya hibah ini perlu membawa kes dia ke mahkamah syariah atau mahkamah sivil lah. Walaupun timbul pertikaian, dia kira macam ditolaklah sebab tak ada bukti yang sah. Benar, tapi kalau dalam kes-kes seperti ini bila bawa ke mahkamah, mahkamah akan lebih menekankan kepada hitam putih, black and white dokumen. Okey, jom kita sama-sama tinjau. Aisyah Property ada soalan? Assalamualaikum, saya belum berkahwin dan saya masih ada ibu. Dua adik perempuan yang sudah berkahwin. Perlu ke saya ambil hibah? Okey, ini antara soalannya. Mungkin kegusaran ataupun mereka memikirkan keperluan mengambil hibah, yang mungkin juga terkait rapat dengan topik kita pada hari ini. Hibah antara solusi yang kita nampak lah. Solusi yang kita nampak untuk mengelakkan perkara-perkara harta tidak dituntut berlaku. Pandangan Tuan macam mana? Saya, dia begini. Inilah kita perlu memahami titik jurang antara hibah dan wasiat. Okey, hibah ni adalah hadiah dia. Bahasa Melayu dia hadiah. Hadiah ni perlu dibuat sebelum seseorang itu meninggal dunia. Pertukaran tu perlu dibuat sebelum seseorang itu meninggal dunia. Tetapi apa yang berlaku sekarang yang saya banyak lihat adalah hibah ni, dia kata saya ingin hibahkan rumah contohnya di Sungai Buloh kepada anak perempuan saya, di Shah Alam kepada anak lelaki saya. Tetapi pertukaran itu tidak berlaku. Dia kata saya ingin hibahkan dua-dua harta ni kepada mereka selepas saya meninggal dunia. Apabila dia meletakkan syarat seperti itu, ia akan menjadi kepada wasiat. Bila dalam wasiat ni kita berbeza dengan Muslim dengan non-Muslim, orang Islam dengan orang bukan Islam. Bila orang bukan Islam ni dia tak ada had. Tapi dalam konteks orang Islam ni, kita memang ada hukum yang mengatakan kalau nak memberi wasiat, harta tu tidak boleh melebihi 1/3. Sekiranya melebihi 1/3, kalau according to berdasarkan mazhab Syafi'i, ianya adalah makruh tetapi sah. Dengan syarat perlu mendapat persetujuan daripada waris-waris yang ada hak ke atas. Tak boleh sewenangnya. Tak boleh sewenangnya. Pecah-pecah berturukan juga. Betul. Sebab tu dekat dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh oleh Dr. Wazbah Zuhaili menekankan bahawa sekiranya ini dibuat, wasiat tersebut akan menjadi batal. Yang apa yang saya khawatir apabila keadaan ini berlaku, kita telah bergantung kepada dokumen hibah tersebut. Kita merasakan bahawa dokumen hibah itu adalah memadai untuk nak memastikan harta-harta ini diuruskan seperti mana yang kita wasiatkan atau kita hibahkan. Tapi apabila kita sudah meninggal dunia, harta tersebut akan menjadi milik kepada waris-waris mengikut faraid. Dan ini yang saya takut. Yang saya takut adalah apabila salah seorang waris tak puas hati, beliau akan pergi ke mahkamah syariah, di mahkamah tinggi syariah, mereka hanya membuat permohonan untuk membatalkan wasiat atau hibah tersebut, dan apabila ianya menjadi terbatal, harta tersebut akan diuruskan melalui sistem faraid. Okey, itu kena panjang tu. Berbalik kepada sistem faraid kan. Pemanggil daripada Johor, Muar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Abu Bakar. Cik Bakar. Assalamualaikum Cik Bakar, silakan soalannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya tuan. Saya bujang. Okey, teruskan. Jadi saya bujang. Jadi saya sebelum saya mati ni, saya nak pindahkan harta saya ni kepada anak-anak saudara dan yang saya fikir sesuai lah, yang layak. Boleh ke tak boleh? Atau macam mana cara saya nak hibahkan harta saya ni? Itu saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Bakar. Terima kasih Cik Bakar. Individu yang tidak berkahwin ataupun tidak memiliki anak, jadi macam mana proses untuk selepas itu seandainya berlaku kematian, jadi baik. Tadi nak bagi kepada ayah kan?
Anak-anak saudara. Oh, dia bagi anak saudara. Okey, baik. Dia kalau kita nak hibah kan, masa saya katakan tadi, boleh dilakukan tetapi dengan syarat kita tidak boleh melebihi kepada syarat-syarat yang ditetapkan, iaitu tidak boleh melebihi daripada 1/3. Sekiranya melebihi 1/3, kita perlu mendapatkan kebenaran daripada setiap waris-waris. Sekiranya ini yang kita tak nak. Kalau kita tak nak nanti kita syok sendiri, kita dah buat hibah, tiba-tiba macam saya katakan tadi, bila salah seorang waris saja, beliau tidak berpuas hati, dia cuba buat permohonan untuk membatalkan hibah, dan automatik hibah siapa yang lebih prioriti kalau macam bujang ni, abang dia ke, kakak dia ke, adik-beradik ke, ataupun siapa yang baik macam penting? Tadi kita tak tahu latar belakang dia bagaimana ya, tetapi sekiranya dia tak ada anak, of course lah dia dah tak ada anak kan, dia bujang. Kalau dia berkahwin ni lain cerita, tapi kalau kita kata dia tak ada anak, dia ada mak ayah. Mak ayah dia tu kita kena minta kebenaran daripada persetujuan daripada mak ayah tu untuk lah kan? Untuk dekat. Sebab dia dalam Islam ni dia ada 5 orang yang wajib dapat. You tak boleh lagi, iaitu mak, ayah, suami atau isteri, okey, anak lelaki, anak perempuan. Tapi kalau 5 ni salah seorang mereka tidak bersetuju, automatik hibah yang kita ingin buat pertukaran selepas kita meninggal dunia tu ianya akan jadi terbatal. Tapi kalau contohnya macam tadi kita kata dia nak buat hibah, boleh, tapi mestilah pertukaran tersebut dibuat sebelum meninggal dunia. Macam saya katakan tadi, contohnya dalam geran tu memang tidak dimasukkan lagi nama orang yang kita nak buat hibah tu. Sebaik saja contohnya kita esok tu kita nak buat pertukaran, tapi sehari sebelum tu kita dah meninggal dunia. Nama still nama arwah lagi. Automatik dokumen tersebut akan bukan dokumen, maaf saya, tanah tersebut akan difaraidkan. Masih lagi mengikut. Itulah kita bergantung kepada faraid itu yang menjadikan mungkin ada proses-proses yang perlu dilalui. Ayo kita banyak soalan, memang ramai di telefon dan juga di kerana Facebook ada seorang lagi, Azhar Afzal. Maaf ya, saya nak tanya. Saya 2 beradik je, dua-dua perempuan, berkenaan harta faraid mak ayah saya. Dan tentulah adik-beradik mak ayah dapat. Isu sekarang ialah tok, iaitu nenek saya kahwin banyak kali. Jadi ada adik-beradik seibu sebapa, seibu sahaja dan sebapa sahaja. Seibu sebapa dah tentulah layak dapat. Yang seibu sahaja atau sebapa sahaja yang mana paling layak dapat? Disebabkan tak ada anak lelaki tu kan. Ini saya pun pernah dengar kerana orang dulu agak susu galurnya agak besar ya. Jadi bagaimana itu bila dapat harta ni kan tiba-tiba datang kan. Betul. Memang ramai yang datang untuk menuntut ni. Macam mana proses yang perlu diutamakan dalam masa ni? Okey, dia begini tau. Dia kalau cakap buat faraid ni dia sangat luas. Dia sangat luas. Apatah lagi bila melibatkan si ibu sebapa, dan kita melibatkan lebih tinggi dan melibatkan harta yang banyak. Kerana itulah saya punya nasihat kepada sahabat-sahabat di luar sana. Apabila berlakunya kematian ni, saya nasihatkan untuk you dapatkan peguam syariah untuk memberi nasihat, konsultasi. Sebab apa tahu? Kerana kita sebenarnya dah banyak aplikasi-aplikasi yang mudah untuk kita periksa atau siasat sama ada siapa yang berhak untuk mendapat hak mereka dalam harta si mati ini. Okey, namun saya punya nasihat adalah untuk mendapatkan nasihat daripada peguam syariah ataupun banyak agensi-agensi lain yang menawarkan perkhidmatan ini, dan cuba dapatkan nasihat daripada mereka, dan seterusnya saya percaya dengan mendapat nasihat mereka ini dia lebih mudah daripada kita cuba buat kerja sendiri, cuba uruskan sendiri semata-mata untuk nak elakkan daripada dikenakan kos, sehingga ianya tertangguh sehingga apa yang kita lihat apa yang berlaku. Dulu saya rasa 2016 harta tidak dituntut hanya 60 bilion. Tapi kita lihat tadi yang latest 90 bilion. Itu saya tengok Jabatan Akauntan Negara 90 bilion yang paling latest. So saya kata, masya-Allah, maknanya ianya akan dia akan bertambah. Betul. Kan? Persoalannya di sini macam tadi kan, kesedaran kita masih lagi berada pada takut yang lama kerana ianya meningkat. Dalam masa yang sama ramai yang semakin lama kita punya semakin mungkin ramai. Ada yang kesedaran tapi disebabkan kepayahan itu ada pembuktian dokumentasi itu yang mungkin menyukarkan. Memang kita agak terhad
nanti kita mungkin ada siri yang kedua untuk berbincang ini sebab ini melibatkan tentang masa depan ya. Tak mahu nanti waris kita mendapat harta yang batil, harta yang haram disebabkan ada konflik dalam pembagian harta ini. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Mahmud Jumaat, Peguam Hartanah yang berkongsi dengan kita pada hari ini. Rasanya banyak soalan yang tak dapat nak kita raikan kerana masa yang sangat-sangat singkat. InsyaAllah kalau mungkin anda sempat untuk tinggalkan di ruangan komen, ada pula Tuan mungkin bersama-sama dengan kita untuk pembagian harta, pertukaran nama pada harta 2.0. Mana tahu? Sebab kalau kita bincang di forum-forum sampai 5 hari pun tak selesai ya, sebab isu ini tentang panjang, penting dan kritikal. Okay, nanti kita bersama dengan jelmaan Michael Jackson di MHI. Ya, seketika nanti. Rehat seketika.
Okey, itu dia Ibari Michael Jackson. Kejap. Ya, nak ambil dulu. Oh, okey. Silakan. Itu dia. Siapa yang nak cuba boleh kita Siapa nak cuba moonwalk? Tolong ajar sikit pakcik ni dengan makcik. Assalamualaikum. Apa khabar? Ya, waalaikumsalam kawan baik. Ya, ni. Hari ini kita ramai anak kelahiran Sabah lah. Yang tadi Sabah, yang ni pun Sabah kan? Ya. Asalnya? Ya. Ibari sekarang 21. Ya, 25. 25. Okey, salah info tadi. Okey, tular di media sosial dengan gaya Michael Jackson, dan bila hari ini dia mempersembahkan di studio MHI, kita dapat lihat sendiri bagaimana intunya anda betul-betul masuk dalam dunia tu. Baik, pertama kali minat Jackson sebab apa? Sebab dia kan legend kan, lepas tu anda pun masa tu masih lagi muda, macam mana boleh tertarik dengan karisma Michael Jackson? Nah, sebab saya rasa dia artis paling terunik di dunia lah bagi saya lah. Itu pandangan saya. Maknanya mendengar dan menghayati karya Michael Jackson ni sendiri sejak umur berapa? Darjah 2. Darjah 2 umur berapa ya? 8 tahun ya? 8 tahun. Darjah 2? Siapa yang minat Michael Jackson mula-mula? Mula-mula bapak saya minat lah. Dia selalu pasang lagu dia, album dia. So bila saya tengok kenapa lagu yang sama, dah tak ada lagu lain. So ada satu masa tu bila bapak saya stop, dia berhentikan tengok macam tu. Saya pun macam terindu lah. Kenapa dah tak ada lagu ni, selalu ada kan. So saya sendiri yang cari. Michael Jackson unik pada apa? Penampilan ke, tarian ke, lagu ke, personality dia ke macam mana? Sebab dia agak pelik sikit. Dalam setiap lagu dia, dari segi pakaian dia kita boleh tahu dia nyanyi lagu apa. Itu dia punya trademark lah. So, aura tu luar biasa ya. Dia punya aura luar biasa. Lagi satu dia talented lah. Dia menyanyi dalam masa yang sama dia menari juga. Lagu tarian pun impresif, lagu nyanyi sedih pun sampai ke jiwa kan. Okey, berapa lama mendapat meniru aksi dan juga gaya Michael Jackson untuk menari sebegini sehingga ke hari ini? Makan masa jugalah. Memang tiru tengok video ke ataupun masuk kelas ke macam mana untuk dapatkan skill tu? Saya tengok video dia je lah banyak. Okey. Saya suka tengok video dia, and then saya imajinasi lah, ingat balik. Kalau di rumah memanglah orang kita boleh menari kan, tapi waktu bila anda pertama kali depan khalayak kan, orang tepuk tangan sebab ini pertama kali awak beraksi dan kata, Michael Jackson lah. Oh, yang tu. Yang tu masa majlis kahwin lah. Kalau first perform depan orang. Oh, sesaja. Agak malu sikit jugalah. Lama awak rasa jadi makin ni ya? Lama-lama dia akan biasalah. Mula-mula memang dia akan kaku sikit. Tapi mata saya tak boleh terlepas daripada melihat blazer yang dia pakai sekarang. Itulah, dia mesti ada bling-bling semua kan. Kan? Okey, maknanya gaya, aksi, tiru kan. Terutama sekali yang paling menarik sekali keunikannya tarian lah. Tarian tu mungkin yang paling susah untuk dilakukan. Nak meniru sebiji-biji skill tu unik kan. Skill tu kan. Yang mana yang paling bahagian susah? apa? Yang paling susah bagi yang peminat Michael Jackson, maybe dia akan tahu kot lagu Dangerous lah. Yang tu susah sikit. Sebab dia banyak bunga. Kalau lagu favourite, kalau macam satu dari lagu awak kena perform kan, lagu mana yang awak akan bawa dulu? Black and White ke apa ke? Kalau saya tanya saya, memang Billie Jean lah. That's your favourite lah. Itu memang favourite-nya. Okey, ada... One of my favourite song. Kalau sedih boleh? You Not Alone boleh? You Not Alone. Boleh ya? Boleh juga. Boleh juga. Semua boleh satu. Awak nak dengar nyanyi ke macam mana maksudnya? Nyanyi sikit boleh? Nyanyi saya sikit. macam tunggu juga. Bila lah dia nak ajar ni kan? Nyanyi sikit. Dia biasa happy-happy kan? Ni macam sedih sikit muda. Macam mana? Another day is gone. I'm still all alone. How good this be? Thank you so much everybody. I love you all and God bless you. Awak kena tengok dia punya video-video Michael Jackson dulu kan? Ini kan, ni zaman tape yang besar tu tau, saya tengok. Dia masukkan dalam tu, tengok sebesar itu. Kena susah lah. Gambar pun kena kedut masa tu kan. Itu yang saya dapat recall balik memori tengok bila dia buat. dokumentari tentang Michael Jackson ke untuk lebih memahami? Pernah juga tengok. Bagaimana awak research tentang Michael Jackson? Macam mana buat research tentang Michael Jackson? Karakter dia banyak koleksi kan nak tengok? Satu je, saya selalu tengok video dia, tu je lah. Ada video dia yang dia teringin nak jadi orang biasa, dia pergi shopping complex. Jadi shopping complex tu kena tutup satu shopping lah. Dia dapat merasai pengalaman tu kan. Okey, jadi macam mana? Sembang jadual sibuk? Itulah.
Ni pun dah tak ada suara dah sebenarnya. Sebab kami ada persembahan demi persembahan. dalam studio. Ada. Ya, dalam studio ni. Minat sangat moonwalk kan. Boleh tak tunjukkan skill asas yang berada? Yeah, sure. Dia macam push lah dari bawah ni kan. Dia tukar macam tu je. Tolak. Okay. Bila dah dapat yang ni dah seimbang. Tolonglah pakcik. Ikutlah sikit. Suara sama dah. Memang kena. Mana ada Michael Jackson pakai heels. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak ya berani memberikan variasi kepada persembahan ya untuk majlis kahwin ke persembahan. Tadi di mana tu? Di Kota Kinabalu ya? Ni Bukit Bintang. Bukit Bintang. Semoga rezeki anda bertambah ya. InsyaAllah. Thank you. Alright. Okey, nanti kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini banyak lagi perkongsian hanya di MHI. Michael Jackson. Okey, hari ini cinta luar biasa, kemudian harta dan penama, juga tadi tentang Michael Jackson. Semuanya kami rangkumkan untuk anda. Betul, kita sebenarnya nak kongsikan antara yang menarik di akhbar harian tapi tak sempat. Tapi jangan lupa untuk dapatkan Harian Metro, NST, Berita Harian dan juga satu lagi utusan Malaysia untuk dapatkan perkembangan terkini berkaitan dengan topik-topik yang sahih. Esok tentang darah tinggi. Mungkin kita tak perasan tak ada tanda, tapi anda kena selalu buat semakan tentang berapa bacaannya. Jangan lupa untuk kongsikan pandangan anda di Facebook MHI TV3. Terima kasih kerana menonton kami sepanjang 1 jam. Raikan cinta dan juga sematkan Zulhijjah. Assalamualaikum. Sambil tengok.